Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Okey, dalam video kali ni, atas bancian dan undian, nampaknya cerita tragedi Jalan Sungai Besi mendapat undian yang tertinggi. Jadi saya akan ceritakan kisah ni. Sebelum tu, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Abang J sebab dah izinkan saya ceritakan kisah ni. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Alright, tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Pada tahun 1991, J ambil keputusan berhenti kerja dekat Fring Kempong tu dan berniaga sendiri. Dia berniaga dekat Jalan Sungai Besi. J tak bagi tahu pun dekat EU yang dia dah pindah ke Jalan Sungai Besi. J cuma cakap dia berniaga dekat KL je. Sejak berniaga ni, J jarang call EU sebab EU duduk dekat hostel. EU masa tu sambung belajar kolej dekat Damansara. J dengan rakan kongsi dia berniaga gerai dekat Jalan Sungai Besi tu, berdekatan dengan Pasaraya Fajar. Sekarang ni dah jadi kelab malam. Berniaga daripada pukul 8 malam sampai 4 pagi. Siang, J tidur. Kawasan Jalan Sungai Besi tempat J berniaga ni, 90% pelanggan dia ialah orang Cina. Kalau raya Cina, mereka tutup kedai seminggu. Memang tak ada orang. Raya puasa cuma tutup 4 hari je disebabkan mereka berniaga malam. Maka gerai mereka ni jadi port geng tonto atau longkai Mereka akan berkumpul ramai-ramai dekat situ. Bila ada aksiden ke apa, diorang tinggalkan semua makanan dan minuman macam tu je. Bila urusan dah selesai, mereka datang balik sambung lepak. J dengan partner dia bayar duit perlindungan pada kumpulan gangster dekat situ tau. Kalau perniagaan mereka diganggu, mereka akan terus call gangster tu. Gangster tu bagi handphone Motorola yang balik anjing tu. Anjing pun boleh mati. Cerita tentang anjing ni pula, J ada beli seekor anjing bernama Bobby untuk jaga stall mereka. Makanan wajib dia roti sardin. Masa buka kedai sekali dan masa nak tutup sekali dia makan 2 kali sehari. Nak dijadikan cerita, satu hari tu kelab Emiko belakang Fajar Lama tu ada buat parti. Mereka order roti canai dari gerai J ni lah. Tak banyak pun, dalam 20 keping. J yang hantar roti canai tu. Penuh kelab malam tu. Bila J keluar je, sebatang tubuh yang J rindui berdiri dekat depan dia. J, apa yang buat dekat sini? You, I niaga dekat seberang jalan tu. J jadi tak keruan dan cuba tenangkan diri masa tu. Darah muda lah katakan J bersuara. Nantilah kita sambung lagi. Kalau you sempat, nanti singgah lah. Masa J tengah sibuk memasak, Lee Grit cuip J dan berkata, J, Amoy meja hujung tu nak jumpa kau. Nama kawan J ni Rosti. Asal Grit itu yang panggil Lee Grit tu. J pandang meja hujung tu. EU angkat tangan sambil melambai dekat J. Dia seorang je masa tu. J tanya, mana boyfriend dia? Dia kata tengah minum-minum dengan geng dia kat dalam. EU bagi tahu dia akan kahwin bulan depan. Nama boyfriend dia Robert. J cuma angguk kepala dan ucapkan selamat pengantin baru kot. Tapi seminggu sebelum dia nak kahwin tu, EU kata dia nak luangkan masa dengan J sehari semalam. J cakap okey je dan suruh dia bagi tahu tarikh dia bila. Dekat sejam jugalah dia lepak dekat gerai J tu. Tiba-tiba J rasa kepala dia kena tonjol dari belakang. Bila pusing je, bam, sebiji penumbuk hinggap dekat muka dia. Pedesing telinga J. Rupa-rupanya bakal suami EU. EU pun tak perasan Robert datang sebab dia duduk dekat sebelah J. Kalau EU menghadap J, memang dia akan nampak. Apalagi bila orang dah menjual, J pun membelilah. Robert datang berempat. EU dah menangis, merayu, jangan bergaduh, orang mabuk, mana peduli kan. Kawan-kawan J dah datang nak tolong. J cakap jangan masuk campur, biar dia settle sendiri. Dia cakap
Kalau geng dia nak masuk campur, baru korang masuk. Robert dah capai kerusi besi. J tak capai apa-apa pun. Bila dia cuba mendekati J pun baca doa Syahyati hujung sambil tekan ibu jari ke tanah. Dengan izin Allah, dia tak boleh bergerak langsung. Bila kawan-kawan dia cuba membantu, J jerit, "Bobby!" Anjing dia pun datang halang kawan-kawan Robert yang lain. Terus tak jadi masuk campur. Robert terpaku dekat situ. Yu datang ambil tisu, basahkan tisu, lap mata kanan J yang lebam. J beritahu Yu, selagi Robert tak minta maaf, dia tak akan boleh bergerak. Yu pun beritahu dekat Robert, tapi Robert ego. J biarkan kawan-kawan dia cuba tarik, tapi tak boleh. Kemudian J datang dekat dia, tonjol kepala Robert sampai dia jatuh terduduk. J suruh diorang semua balik sebelum dia naik angin. Mereka semua pun pakat balik. Inilah first time J keluarkan apa yang dia belajar dekat kampung. Menyesal buat dia, tapi dah terpaksa kan. Sebelum beredar, Yu datang dan minta maaf atas perbuatan Robert. Lepas tu J minta izin dengan partner nak balik. J balik rumah, terus mandi dan tuang muka dengan air panas. Lepas tu J masuk tidur. Dia tersedar bila Lee Greg masuk bilik. Tengok jam dah pukul 5.30 pagi. Terus ambil ketuala, mandi. Lepas solat subuh, J tidur balik. Sakit kepala dia tak hilang kena penumbuk tadi. Lebih kurang pukul 11 pagi, J bangun nak ke pasar. Tapi partner dia kata biar dia je yang pergi, J boleh rehat dekat rumah. J pun cuci baju dan tolong siapkan barang-barang untuk jualan malam nanti. Partner J yang bernama Mat suruh J rehat dulu malam tu. Lebam dah hilang, baru masuk kerja. Malam tu J rehat rumah sorang-sorang. Dalam pukul 8.30 macam tu, pintu rumah diketuk diiringi salam. "Suara Husin, apa pasal dia balik time kerja?" kata J dalam hati. Bila J buka pintu, dia tengok Husin bawa tetamu. Iu dengan abang dia, Leong, datang rupanya. Bila diorang pergi gerai cari J. Bila budak-budak bagi tahu J tak kerja, dia minta tolong Husin tunjukkan rumah. Rumah J dekat Jalan Fos, depan Sekolah Menengah Perempuan Pudu, dekat dengan tempat berniaga. Terharu jugalah J masa tu. Sanggup Iu dengan Leong datang dari Jinjang ke Sungai Besi semata-mata nak tengok J. Leong pun minta maaf atas apa yang terjadi. Mereka bawakan buah berangan singgah Petaling Street, beli 2 kilo untuk J. Panas-panas lagi. J cuma hidangkan mereka air kotak Yus je. Dalam pukul 9 malam, mereka minta diri untuk pulang. J hantar hingga ke kereta. Dari cahaya lampu jalan, J perasan mata Iu berair. Mata J pun ikut masuk abuk. Malam tu, lepas Iu balik, J ke gerai sebab lapar. Dia order mi goreng, suruh Lee Greg buatkan. Baru nak suap mi goreng, J dengar anjing menyalak. Rupa-rupanya Bobby perasan dia dekat situ. J terus suruh Hujang yang tengah tebar roti canai buatkan roti sardin sekali. Bobby lidah dah terjeli-jeli laparnya. Lepas makan, terus balik. Bobby ikut J balik dan sampai dekat rumah, Bobby patah balik ke gerai. Malam tu J tidur lena. Bahana makan paracetamol 3 biji untuk tahan sakit. Sedar-sedar dah pukul 8 pagi, terbabas solat subuh. Lepas mandi, Mat panggil J. Dia minta tolong kutip hutang. Ada customer berhutang 5,000. Dah 2 bulan tak bayar. Janji sebulan je. J cakap tolong kutip. Dia tak nak, tapi J bagi dia doa untuk amalkan. Kebetulan malam tu giliran dia cuti. J suruh dia buat sebelum tidur. J suruh dia baca Allahumma layyin li qalbahu kama la yantalil daudal hadid. Baca 7 kali senafas sambil bayangkan muka orang yang berhutang. Pejam mata, fokus pada wajah penghutang. Seelok-eloknya buat sunat hajat dulu. J bersuara, esok kau pergi minta. Kalau dia tak nak bayar, bagi tahu aku. Gerai dibuka setiap hari. Cuti bergila-gila. Kalau Mat cuti, J jaga gerai. Malam tu J jaga gerai dengan mata yang masih lebam. Kalau customer tanya pasal mata lebam, J jawab terlanggar tiang je. Keesokan paginya, lepas Mat balik dari pasar, dia jumpa J dan berkata, "J, dia tak nak bayar lah.
Dia kata tak ada duit. J suruh dia ambil wuduk dan ambil Al-Quran sekali. J suruh Mat buka surah Yusuf. J suruh buat macam malam tadi, tapi guna ayat 4 surah Yusuf, mula dari ini ra'aitu sampai sajidin. Kaedahnya sama, baca 7 kali senafas. Fokus wajah penghutang sambil baca 7 kali. InsyaAllah boleh. Aku belanja kau makan KFC kalau dapat, kata Mat. J cakap dia tak nak KFC. J nak sate Haji Samuri Kajang sambil gelak. Alhamdulillah, masuk hari ketiga, lebam dah berkurangan. Kalau keluar waktu pagi pergi pasar tu, memang J pakai spek mata hitam lah, biar biar nampak handsome, tapi cover lebam. Pagi esoknya, J tengah mandi, dengar suara Mat cari dia. Lee Great cakap J tengah mandi. Dia ketuk pintu bilik air. J tanya, ada apa? Mat bersuara, J, Alhamdulillah, dia bayarlah duit tu. Kau ni tak menyempat, orang tengah mandi pun kacau. Tengah hari tu, dia bawa J pergi Kajang nak makan sate. Tak puas makan dekat situ, J suruh dia tapau 70 cucuk lagi bagi staf makan. Sampai rumah, Ujang bagi tahu Iu datang. Tak lama kau keluar tadi, dia sampai, kata Ujang. J tengok, Iu tengah tidur atas kastil dia. Sudah. J kejutkan dia dan ajak Iu ke meja makan. Jamu dia dengan sate dan sirap. J tanya dari mana dan nak ke mana bawa beg ni. Dia kata dia tak nak duduk rumah. Dia tak nak Robert cari dia. Masa Iu pegang lidi sate tu, J perasan lengan dia ada kesan cala dan sikit lebam. J tanya kenapa dengan tangan dia. Iu cakap dia gaduh dengan Robert. Tangan dia kena bucu meja kaca. Iu nak tumpang tidur rumah J. J cakap tak boleh, nanti budak-budak kecoh dan J pun risau lah. J cadangkan Iu tidur rumah Cik Nap. Cik Nap ni makcik J tau. Rumah dia dekat kuartus kerajaan Jalan Kokrin. Iu pun setuju. Kemudian J call lah Cik Nap dan beritahulah hajat dia. Cik Nap kata boleh, tapi setakat 2-3 malam je lah. Cik Nap ni kenal Iu sebab J pernah ajak Iu ke rumahnya masa Raya Haji. Cik Nap lah yang beritahu Mak J yang Iu ni girlfriend J. Itu yang Mak J membebel. Kau ni sejak zaman belajar girlfriend asyik orang Cina je, kata dia. J ni kulit gelap. Masa zaman tu perempuan suka lelaki kulit putih. Yang suka kulit gelap ni orang Cina je. Petang tu sebelum berniaga, J hantar Iu ke rumah Cik Nap. J cakap pandai-pandai lah ambil hati mak saudara dia tu. J okey, tak resis, J cakap. Iu mengangguk je sambil tersenyum. J pun terus ke tempat kerja dengan hati yang berbunga-bunga, kan. Sejak Iu duduk dekat rumah Cik Nap ni, J langsung tak hubungi Iu. Hari ketiga Iu dekat sana, baru J datang. Itu pun sebab Cik Nap minta tolong J belikan ubi kayu kalau J ada pergi Pasar Pudu. Pagi tu, hari Ahad, Pasar Pudu memang ramai orang. J beli ubi kayu dan ubi keledek. Sampai rumah Cik Nap, J nampak Iu tengah sidai baju. Tersenyum lebar dia bila nampak J buka gate. Masuk je dapur, sarapan dah siap. Cik Nap bersuara, J, makanlah cucu bilis tu, Iu buat. Wah, dah pandai buat cucu bilis. Cik Nap ajar saya buat. Nap, oh Nap. Terdengar suara perempuan panggil Cik Nap. Cik Nap buka pintu. Rupa-rupanya jiran dia selang 5 buah rumah datang bagi tahu rumah dia kena pecah malam tadi. Kali ketiga dalam bulan tu dekat kawasan kota kerajaan. Habis diselongkar semua bilik. Yang hairannya, rumah ada orang masa kejadian. J syak, ini mesti guna ilmu pukau. Sebelum balik, J pesan pada Cik Nap dan suaminya supaya berhati-hati. Kalau gunakan ilmu pukau ni biasanya orang Indonesia dari Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa ni berdekatan dengan Pulau Lombok dan Bali. J suruh bila tutup pintu, bacakan ayat 197 surah Al-Baqarah sebanyak 3 kali. Kemudian ambil garam kasar segenggam dan bacakan ayat 9 surah Yasin. Tiupkan ke garam, kemudian tabur garam tu dekat
kawasan depan rumah dan kawasan pintu belakang rumah supaya penjenayah tak nampak. Ayat 197 Al-Baqarah bertujuan menakutkan mereka. Jika mereka terlepas dari pagar yang pertama, insya-Allah nampak pintu rumah, mereka takut nak masuk. Ayat ni juga boleh dijadikan ilmu penggerun, tapi kena menghadap guru lah. J tanya Cik Nap, macam mana dengan Iu? Dah 3 hari dekat sini. Cik Nap kata 2-3 hari je boleh tumpang tidur. Jawapan yang J terima mengejutkan. Makcik dia suka dengan Iu. Dia boleh tinggal dekat situ sampai keadaan kembali tenang, dan yang paling J happy bila Iu banyak bertanya tentang Islam. Cik Nap ni memang orang yang taat agama, jadi dia pun seronok menjawab apa saja soalan yang ditanya. Malam tu J kerja dengan rasa happy sangat. Happy sebab makcik dia dan Iu boleh ngam. Jadi tak pening nak carikan tempat tinggal untuk Iu. Soal J dengan calon suami tu, J tak nak fikir sangat. Sebab J fikir kalau ada jodoh, adalah. Tak ada, pasrah. Mana tahu dia boleh cilok tang corner. Gila lah benda ni. Budak-budak J pun perasan malam tu dia kerja rajin lain macam, sambil nyanyi lagu Black Dog Bone. Masa kemas nak tutup kedai baru terasa penat. Namun pun kerja kan, mana ada yang tak penat. Lepas mandi dan solat, J masuk bilik nak tidur. Macam ni lah meniaga malam. Tidur memang biasa lepas subuh. Pukul 9 pagi pergi pasar. Balik dari pasar, giliran budak-budak pula siapkan barang-barang untuk jualan malam nanti. Semua pekerja termasuk J duduk satu rumah. Pergi pasar, J punya kerja dengan automat. Tapi pagi tu belum sempat nak lelap, Cik Nap dah call. Kau datang sekarang? Ada orang kat depan rumah ni bawa barang, tapi macam orang bingung. Cik Tiger baru je call polis, tapi belum sampai. J terus capai helmet dan bergegas ke rumah Cik Nap. Tak sampai 5 minit, J dah sampai. Masa J sampai, kereta polis peronda pun baru sampai. 3 orang penjenayah orang Indonesia, seorang dari Jawa dan 2 orang lagi orang Sumbawa. J minta izin pihak polis untuk sedarkan mereka. Polis benarkan. Kemudian J minta semangkuk air dan bacakan mentera Jawa. Kemudian J renjiskan ke muka mereka. Mereka tersedar dan terkejut sebab tangan dah kena gari. Ambil. Lepas kereta peronda polis sudah pergi, Cik Nap suruh J masuk minum dulu. J cuba menolak sebab mengantuk sangat. Cik Nap cakap kalau ngantuk lepas sarapan tidurlah dalam bilik ijat. Bilik ijat tu kosong. Ijat ni adik sepupu J. Pagi tu Cik Nap buatkan lontong Johor. Baru nak suap, Iu tahan tangan J. Baca doa makan dulu. Iu cuba baca, kata Cik Nap. Iu pun bacalah pelan-pelan. Terkejut juga J, dia boleh baca. Lepas sarapan, J call Mat suruh dia pergi pasar. J cakap petang baru dia balik. J pun masuk bilik ijat nak tidur. Tak boleh tidur. Tidur ayam je. Sesekali terdengar suara Iu dan Cik Nap bergurau. Bilik ijat ni sebelah dapur, jadi memang boleh dengar kalau ada orang berbual kan. Entah pukul berapa J dia tidur, dia pun tak tahu. Sedar-sedar Iu kejutkan dia. J, dah pukul 3 petang ni, Iu belum sembahyang tengah hari kan? J pun bangun, mandi dan solat Zuhur. J tengok Cik Nap tak ada. J tanya Iu, mana Cik Nap? Dia pergi bank kejap, kata Iu. Tak lama kemudian Cik Nap sampai, bawa balik apam balik. J ni memang suka apam balik, tapi yang orang Minang buat lah. Selain orang Minang, apam baliknya tak berapa sedap, bagi tekak J lah. Lepas makan sepotong, J minta diri. Masa J pakai kasut tu, Iu bagi dia surat. Baca bila dah sampai rumah, katanya. Sampai je rumah, J pun bacalah surat tu. Tertulis, I rela dan sanggup jadi isteri you J. Ikhlas dari Iu. J terpaku kejap. Perasaan bercampur bau, gembira dan risau. Diam tak diam, dah seminggu Iu duduk dekat rumah Cik Nap. Iu ni ambil cuti 5 hari dan cuti tanpa gaji 2 hari. Masa tu dia kerja dekat MBF Jalan Ampang. Lusa dia mula kerja. J cadang nak jumpa Iu petang esoknya. Lepas siapkan barang-barang nak berniaga dan minta cuti lah, sebab nak hantar Iu balik Jinjang kan. Mat bersuara, J, malam ni Emiko
order nasi lemak 50 bungkus. Lepas maghrib nanti kau suruh Husin hantar. Nasi lemak ni memang signature dish J lah. So Mat nak J yang masak. Biasa mereka ambil dengan orang lain, tapi untuk kelab malam mereka akan masak sendiri. Sebelum maghrib dah siap dah semua nasi lemak tu. J pun suruh si Husin ni hantar. Balik dari kelab, Husin terus jumpa J dan berkata, J, tadi aku nampak geng Robert ada dekat kelab. Diorang pandang aku semacam je. Berapa orang? 3 orang. Tapi yang seorang tu macam Sami je, pakai baju oreng. J cuma terdiam je. Bila masuk waktu isyak, J balik solat kat rumah. Sujud terakhir, J baca ayat 80 surah Al-Isra, minta petunjuk sebarang kemungkinan yang bakal terjadi. Lepas solat, dia balik ke gerai semula. Dalam pukul 11 malam, seorang pelanggan dan kawan J bernama David datang. David ni berniaga jam tangan dekat Petaling Street. Sebelah matanya juling air. Sampai sekarang ada niaga dekat sana. Sebut je nama David juling, para peniaga mesti kenal dia. David order teh tarik je. Bila tanya kenapa tak nak makan, dia kata dah makan nasi lemak dekat kelab Emiko tadi. Rupa-rupanya yang order nasi lemak tu kawan dia. Ada birthday party katanya. Nasi lemak tu yang makanan berat. Yang lain semua dessert macam French pastry, kek dan buah-buahan. Masa nak bayar, David suruh J duduk sekejap. J tanya apa hal. David kata masa dekat kelab ada 3 orang lelaki cerita pasal J. Diorang mau pukul lu lah J, kata David. Gua dengar diorang cakap lu kacau dia punya perempuan. Itu lelaki bagi tahu itu Sami tu macam. Lepas David balik, sampailah tutup kedai, otak J duk fikir je apa yang David cakap tadi. Siap ada Sami bagai ni mesti nak main kotor, kata J dalam hati. Esoknya seperti yang dijanjikan, J ke rumah Cik Nap nak hantar Iu balik. Dia pinjam helmet Ligric, spray dengan perfume dulu helmet tu, bau hapak. Lepas borak dengan Cik Nap, J pun minta diri. Kemudian J bertanya bila dia nampak Iu jalan berlenggang je. Beg Iu mana? Cik Nap kata tak payah bawa balik, lain kali datang tak payah bawa baju lagi. J pun terus start motor dan gerak. Lain macam bila awet peluk naik RZ ni. Sampai Jinjang dah dekat pukul 7 malam. J hantar sampai depan rumah. Iu pelawa J masuk, tapi J menolak sebab nak kejar waktu solat maghrib. J balik ke rumah Cik Nap malam tu saja nak siasat apa cerita dalam seminggu Iu duduk situ. Borak panjang mereka masa makan malam tu. Lepas makan, J masuk bilik ijat nak baring-baring. Terus terlelap. J terjaga bila dengar bunyi telefon rumah berdering. Dengar suara Cik Nap yang jawab phone tu. Cik Nap berkata, J, Mak suruh kau pergi gerai sekarang. Kenapa? Saya kan cuti. Entah, dia cuma suruh kau datang sekarang juga. J pun siap-siap turun gerak. Sampai dekat gerai, Mat tarik J tepi bangunan kedai. J ni niaga dekat kaki 5 kedai. Bila semua kedai tutup, kaki 5 kedai itulah mereka susun kursi meja. Mat kata tadi ada kawan Robert datang. Dia nak jumpa J esok malam. Jumpa dekat bawah flyover depan sekolah perempuan Pudu. Dekatlah dengan rumah J ni. Esok malam lepas solat isyak, J, Ligric dan anjing mereka Bobby pergi ke tempat yang dijanjikan. Mat, J tak bagi ikut. J suruh dia jaga kedai. J bawa Ligric sebab dia ni handal dan keturunan Melayu Patani. Jadi mainan Sami Siam ni dia tahu sangat lah. Mereka jalan kaki je sebab dekat. Sepanjang perjalanan, J baca wala haula wala quwata illa billahi aliyyil azim, ya hayyun ya qayyum ya qadim ya daim ya samad ya wadud ya witru. Mohon perlindungan dari Allah. Sampai flyover, mereka dah menunggu. Robert berkata dengan nada yang angkuh, J, malam ni kita mau pukul sama lu. Kita mau tengok lu lawan ini Sami. Kalau lu menang, gua bagi Iu sama lu. Kalau lu kalah, gua tak mau dengar lu jumpa Iu lagi. Okey? Gua janji, gua mau lu pegang lu punya janji juga. Robert pun bagi isyarat pada Sami untuk mulakan ritual. Sami tu
duduk bersila. Dia pegang seakan patung berbalut kain kuning. J pagar diri dengan Ayatul Kursi dengan 9 wakaf dan Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim 3 kali, diikuti doa menghindar syaitan dan Ruqayyah Jibril. Tiba-tiba anjing J, Bobby tu, mengerang kesakitan dan terus tumbang. J terus jerit, "Lee, azan! Selawat perang!" Lee pun melaunkan azan dan mereka berselawat sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, Rabbi fanfaqna bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Berulang kali sambil tu J tengok Sami tekuk kedua-dua belah telinganya sambil menjerit dalam bahasa Siam yang J tak faham. Lepas tu dia jatuh terbaring. J dah terus dapatkan Bobby, tapi dia dah nyawa-nyawa ikan. Darah keluar dari mulut dan hidung dia. Bila J toleh ke arah Robert, dia dah masuk dalam kereta cabut lari. Lee grip pula. Dia duduk sambil memegang dadanya. Pedih sangat J, macam kena cucuk. J ambil air meniri yang memang dia dah bawa tadi, bacakan Al-Fatihah dan selawat, bagi dia minum sambil berdoa. Kemudian J pergi dekat Sami yang dah mula tersedar tu. Sami tu minta maaf banyak-banyak. Ligrit yang jadi jurubahasa. J suruh Sami tu pulihkan Bobby balik. J pun balik sambil papah Lee yang masih lemah. J biarkan Bobby dengan Sami tu dekat situ. Sampai rumah malam tu, J dan Ligrit terus mandi air ruqyah. Air tu J dah bacakan dengan Al-Fatihah 7 kali, selawat syifa 7 kali, surah Al-Baqarah muka pertama tu 7 kali, Ayatul Kursi 3 kali, surah Al-Baqarah ayat 284 hingga 286 1 kali, dan 4 kul 3 kali setiap satu surah. Campurkan limau nipis 3 biji dan segenggam garam. Lepas mandi Lepas mandi terus tidur. Terjaga pukul 4 pagi bila Husin ketuk pintu bilik hantar roti telur untuk J dan Ligrit. Lepas makan, J mandi dan solat sunat tahajud. Mandi awal pagi sebelum masuk waktu subuh bagus untuk peredaran darah. Lebih kurang pukul 7 pagi macam tu, J dengan Ligrit keluar pergi sarapan. Lepas sarapan, mereka berdua pergi ke tempat mereka bertempur malam tadi. J dapati Sami dan Bobby tak ada dekat situ. Kalau malam tadi Bobby mati, mana bangkainya? J berserah pada Allah. Kalau umur dia panjang, mesti dia balik ke rumah. Tak lama lepas tu, J balik rumah dan bersiap-siap nak ke pasar. Dia suruh mak cuti dan rehat hari tu. Balik dari pasar, J singgah minum cendol dekat Majestic. Masa J tengah minum tu, ada seorang lelaki yang agak serabai minum cendol sekali. Lelaki tu bersuara, "Brother, malam tadi lu gaduh dekat pot buah. Gua tengok dari mula sampai habis. Syok tengok, macam tengok filem Indon." Bila dia kata tengok sampai habis, J terus teringat Bobby dan tanya sama ada lelaki tu nampak anjing dia atau tak. Lelaki tu kata lebih kurang 1 jam lepas J balik, dia nampak Sami tu pikul anjing J. Pergi mana tak tahulah. Kemudian J belanja dia minum cendol, bagi dia duit sikit. J bagi tahu dia kalau nampak anjing tu bagi tahu. J bagi alamat gerai dia sekali. Lelaki tu kata dia pernah minum dekat gerai J ni dan berjanji akan bagi tahu kalau jumpa Bobby. Malam tu J berniaga macam biasa, cuma teringat Bobby bila dia tebar roti canai. Bobby suka makan roti sardin. Dia akan datang dekat tepi stol roti canai bila dia lapar je. Dah faham sangat dah, bila dia datang tu maknanya dia lapar lah. Lepas makan dia akan lepak dekat bawah tiang lampu jalan. Dia tak akan datang gerai minta makanan kalau mereka ni semua tengah sibuk. Dia akan datang bila pelanggan dah kurang. Begitulah rutin J seharian, kerja setiap hari. Cuti cuma hari raya, Tahun Baru Cina dan kalau ada hal penting je. Lepas dekat seminggu tak berhubung dengan EU, pagi Sabtu tu dia call J. Dia cakap nak datang jumpa J dan Cik Nap. J cakap datanglah. Tengah hari tu dia sampai dekat rumah J. J tak cerita pun hal dia dengan Robert dan Sami tu. Cuma EU bagi tahu Robert dah tak call dia sejak beberapa hari lepas. Robert tunaikan janji dia kot, fikir J.
Lebih kurang pukul 3 petang, J hantar Iu ke rumah Cik Nap. Cik Nap apa lagi, sambutlah kedatangan Iu dengan gembira. Yelah, gembiralah sebab ada kawan sembang. Maklumlah, 2 orang anak Cik Nap, anak lelaki, tak tinggal dekat situ. Hampir dekat sejam dekat situ, J pun minta diri untuk pulang. Malam tu, J berniaga dengan perasaan yang sangat tenang, macam tak ada apa yang berlaku. Tiba-tiba terdengar suara yang macam pernah J dengar. "Brother, lu apa cerita?" tanya J pada lelaki yang dia jumpa masa minum cendol Dori. "Gua tadi nampak macam anjing lu lah dekat temple Buddha simpang Jalan Pil. Lu buat apa merayau sampai situ? Tu tempat gua ambil barang." "Oh, thank you bro." Keesokan paginya, J pergi ke tempat lelaki tu bagi tahu sebuah kuil Buddha. J perasan ada beberapa orang Sami tengah berbual dekat situ. Tiba-tiba 2 ekor anjing menyalak dan menerpa ke arah J. Nasib baik pintu pagar berkunci, kalau tak satu hal pula nak melayan anjing ni. Bila dengar anjing menyalak, seorang Sami datang ke pintu depan. Dia tanya apa tujuan J ke situ. J bagi tahulah tujuan dia dekat situ. Sami tu bagi tahu ada seekor anjing baru beberapa hari dekat situ. Sami tu datang kuil pagi tu, dia nampak ada seekor anjing terbaring dekat depan pintu tu. Dia bawa masuk dan rawat anjing tu. Kemudian J minta izin nak masuk dan tengok. Sami tu izinkan. Sebelum masuk, J baca "Salamun ala Sulaiman fil alami innaka hamidum majid" dan "Salamun ala Nuhil fil alami innaka hamidum majid." Sami tu bawa J bahagian belakang kuil tu. J nampak ada beberapa ekor anjing tengah diberi makan, tapi ada seekor anjing yang terbaring di situ. "Bobby!" J teriak sekuat hati. Bobby terus bangun dan menoleh ke arah J sambil menyalak perlahan. J datang, terus dia peluk Bobby dan belai badan dia. Habis muka J kena jilat. "Tak apalah, balik nanti aku samak satu badan," kata J dalam hati. J terus buka bungkusan roti sardin yang dia bawa. Dah sejuk sebab J buat pukul 4 pagi tadi sebelum tutup gerai. Dia makan perlahan-lahan tapi berselera. Sami tu tersenyum tengok gelagat J dan Bobby. Sami tu berkata, "Lu punya anjing belum cukup sihat. Biar sini dulu, kita jaga. Nanti sudah sihat, lu angkatlah." J pun mengangguk tanda setuju. Kemudian J belai badan Bobby dan beritahu akan ambil bila dia dah sihat nanti. Bobby menyalak perlahan, seolah-olah faham maksud J. Sebelum balik, J hulurkan duit sikit pada Sami tu. J cakap itu upah jaga Bobby. Sami tu cakap tak payah sebab kuil tu memang tempat anjing liar diberi rawatan kalau sakit. Lepas tu J balik ke rumah dengan hati yang sangat tenang sebab dah jumpa Bobby dan masalah Iu hampir selesai. Sampai rumah, J buka pakaian terus buang. Dia samak satu badan. Lepas mandi tu, terus dia ke rumah Cik Nap sebab Cik Nap minta tolong J masak kari kambing. Sampai je rumah Cik Nap, barang-barang dah nak masak kari kambing tu dah disediakan. Cik Nap beli 2 kilo mutton shoulder nak buat kari. Nasib baik dah siap potong. Cik Nap bersuara, "Dak Ani dengan anak-anak dia nak datang malam ni. Tu yang suruh kau masak sekarang. Malam nanti Cik Nap tinggal panaskan je." Orang Melaka panggil macam tu ya, ada dak-dak. Cik Nap cuma gelak je. Iu pun buat-buat sibuk tolong J. J tahu dia rindu, tapi J buat tak faham je, tak nak over feeling. Lepas masak, baru J sembang dengan Iu dekat buayan bawah pokok jambu. Iu luahkan semua yang terbuku di hati dia, nak belajar tentang Islam lebih mendalam. Iu ni seorang penganut Kristian Ortodok, tak ada patung Jesus atau patung Mary. Dia tak sambut Christmas pun, cuma sambut kelahiran Nabi Isa pada 7 Januari ikut kepercayaan dia. Dan Iu tak makan daging babi. J suruh dia belajar perkara asas tentang Islam dulu. Lepas solat asar, J balik ke rumah. Macam biasa, lepas solat maghrib, baru ke gerai. Budak-budak tolak stol pukul 6.30 petang. Lepas J datang, barulah bergili-gili mereka solat maghrib. Lebih kurang pukul 10.30 malam, seorang staf Emiko datang jumpa J. Dia kata
Malam esok ada satu orang Indonesia nak jumpa J dekat kelab. Dia nak tempah makanan dari J, tapi nak makan dekat kelab katanya. J cakap okey lah dan akan ke kelab lepas siap sediakan barang-barang. J tak terfikir langsung kalau itu cuma taktik untuk umpan J supaya dia datang. Esok malamnya, lepas siap sediakan barangan untuk dijual, J ke kelab. Dia datang seorang je sebab setakat nak jumpa untuk buat tempahan, tak payah ramai-ramai. J dibawa masuk ke bilik tertulis VVIP room. Dalam bilik tu ada seorang lelaki Indonesia berpakaian kemas, seorang lelaki Cina dan dua orang wanita dipercayai GRO. J dipersilakan duduk depan lelaki Indonesia tu. J bertanya, "Tuan nak tempah menu apa?" "Sebenarnya saya enggak mau tempah makanan. Saya datang kemari cuma mau kasih kamu amaran. Jangan ganggu isteri orang." "Isteri siapa?" "Isteri Robert." "Oh, tahulah aku. Ini Robert punya kerja," kata J dalam hati. "Saya dengar kamu orang pintar. Ayo main sama aku," kata dia. J cakap dia tak nak gaduh dan bagi tahu yang EU tu bukan isteri Robert. "Udah, jangan banyak cincong, keluarkan ilmu kamu," dia cabar J. Bila dah nampak dia bersungguh, J pun pagar diri dengan Ayatul Kursi dan surah Al-Fil. J tak nak serang, cuma menanti dengan ilmu cermin. Bermaksud apa-apa yang dia buat berpatah balik pada dirinya. Mereka duduk berhadapan sambil mulut masing-masing terkumat kamit membaca sesuatu. J baca ayat 81 surah Yunus 3 kali. Tiba-tiba pintu dibuka dan J tengok Robert masuk sambil tersenyum. Dia campak duit segulung. Tebal juga. Robert berkata, "J, kalau menang, lu angkat itu wang dan gua mengaku kalah." Lelaki Indonesia tu tersenyum sinis tengok J. J terdengar perkataan kulhu geni dari mulut lelaki Jawa tu. Dia salah gunakan surah Al-Ikhlas dicampur dengan mentera Jawa. "Ini ilmu kejawen ni," kata J dalam hati. Dia gunakan perantaraan jin. J terus baca Ruqyah Jibril untuk halang dia, seru jin. Lelaki Jawa tu pandang J dengan pandangan yang tajam. Dia terus baca mentera Jawa bersanadkan Sunan Kalijaga. "Allahumma salli wa sallim gelem purok wong seniat ulu gelem purok ora dadi saking kersane Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Dengan kuat, lelaki tu terkejut besar. Terkejut sebab J guna mentera Jawa. J berkata, "Kalau setakat kulhu geni tu aku tak takut. Itu mainan budak baru belajar. Kau ni kenapa bodoh sangat?" J perlekehkan dia. Tak semena-mena. Dia bangun dan bersalam, minta maaf banyak-banyak dengan J dalam bahasa Jawa. Lelaki tu berkata pada Robert, "Sorry bos, saya tak boleh lawan dia." J terus ambil duit yang Robert campak atas meja dan berkata, "Thank you Robert, besok gua boleh tutup kedai. Lu sudah bagi wang." Robert terdiam, tak berkata apa-apa. J bersuara lagi, "Robert, lain kali lu buat lagi, lu punya burung gua taruh dekat dahi. Saya pun belajar ilmu Dayak tau." Kemudian J keluar. Sampai dekat bawah, J nampak lelaki Jawa tu berdiri dekat bus stop. J berjalan ke arahnya. Dia tersipu-sipu malu bila tanya berapa Robert upah dia. "Tak dapat upah lah mas, aku kalah sama kamu," katanya. J keluarkan duit yang Robert campak tadi dan bagi RM200 dekat dia. "Nah, buat beli rokok gudang garam," kata J. Mulanya dia segan nak ambil. Bila J masukkan dalam poket baju dia, baru diam. Dia minta maaf sekali lagi dan ucapkan terima kasih atas pemberian duit tu. J terus sambung kerja dekat gerai. Lepas habis kerja pagi tu, J tidur sekejap sebab pukul 9 J nak hantar roti sardin dekat Bobby. Pagi tu pukul 9 pagi, J dah ada dekat depan kuil. Tak lama kemudian Sami datang buka ke pintu. J terus cari Bobby. Dia menyalak dan berlari ke arah J. Nampak dah bertanaga sikit lah dia. J bagi dia makan roti sardin. Belai kepala dan badan dia berlapitkan plastik bungkusan roti sardin. J tak bagi dia jilat dah. Dia macam faham je sambil menyalak macam kecewa. Tengah hari tu J keluar dengan EU ke Bukit Bintang. Dia ajak tengok wayang tapi dia cakap tak sempat sebab movie The Last Boy Scout tu mula pukul 6 petang. EU dan
Yu dan J ni peminat Bruce Will. Kalau awal boleh lah, kata J bagi tahu dia. Kemudian J teringat ada baki duit 800 yang Robert campak semalam. J ajak Yu shopping. Yu tanya, ada duit ke? Mentang-mentang aku niaga tepi jalan. Jawab J. Tergelak besar dia. J cakap ada, tapi limit 500 je. Banyak tu bang, kata dia. Bang? Dia panggil aku abang, kata J dalam hati. J tersenyum je. Yu berkata, kenapa? Tak boleh panggil abang ke? Boleh. Lepas makan dekat food court Sungai Wang Plaza, J ajak Yu shopping dekat Pertama Komplek dan Campbell. Sogo masa tu tak wujud lagi. J ajak dia pergi kedai Levi's tingkat 1 betul-betul depan eskalator tu. Kedai favorite J kalau nak beli jeans. Yu pilih jeans 5505. Masa tu jeans Levi's tak macam harga Yahudi, walaupun memang produk Yahudi pun. Bila Yu cakap nak beli kasut, J bawa pergi kedai adik angkat dia dekat hujung level yang sama. J tegur sales girl dekat kedai tu. Hai Atina. Hey Abang J, lama tak datang. Ya, kalau korang nak tahu siapa Atina ni, boleh tengok video Misteri Tasdik Titi Wangsa. Tahulah siapa Atina tu. Kemudian J perkenalkan Yu pada Atina. Mereka pun sembang dalam bahasa Mandarin. Entah apa yang diborak pun tak tahulah. Tapi sesekali tu diorang pandang jelin dekat J. Tiba-tiba Yu panggil J sambil pegang kasut Reebok. Bang, cuba pakai ni, mesti cantik pakai dengan jeans tadi. J setuju. Bila Yu tanya saiz kasut J, Atina pula mencelah. Abang J saiz 9. J biasa beli dekat situ. Itu yang Atina tahu saiz J. Terus Atina ambil kasut bagi dekat J. Yu pun beli sepasang model Reebok juga. Lepas selesai shopping dekat Pertama, Yu cakap nak beli kaset kumpulan rock Hong Kong, iaitu Beyond. Beyond Top masa tu. J terus ajak dia pergi ke Campbell Complex tingkat 1. J bawa dia pergi kedai tempat dia biasa beli kaset. Pekerja dia nama Rose, gadis Cina berwajah Melayu. Hotel-hotel yang biasa main area Pertama atau Campbell ni mesti pergi kedai ni kalau nak beli kaset. Harga boleh tawar, mesti dapat free gift, kalender gambar artis dan layanan pun baik. Kemudian mereka turun ikut pintu belakang yang boleh tembus komplek Mushi Abdullah tu. Tempat ni antara kawasan panas jugalah jual beli dadah. Tiba-tiba kedengaran suara wanita menjerit minta tolong. J nampak seorang lelaki lari ke arah mereka sambil pegang beg tangan wanita. Ada 2 orang lelaki mengejar dari belakang. Bila dah sampai depan J, sengaja J hulur kaki menyebabkan dia tersembam jatuh ke tanah. Apa lagi jadi lauk lah dia petang tu. Dah bang, mati nanti budak India ni, kata J sambil halang tangan berada yang belum puas pukul tu. Rantai patung gajah yang dipakai peragut direntap dan dipijak-pijak oleh lelaki yang memukul tadi. Budak tu merayu jangan dihantar ke balai polis. Alhamdulillah, wang tunai dan barang kemas selamat. Tak ada yang hilang. Atas budi bicara kakak yang diragut, budak tu tak diserahkan kepada polis. Dia terus menghilangkan diri. Kemudian Yu ajak J jalan kaki ke CM ni Central Market. J kata okey je. Bila sampai dekat depan bangunan Lee Rubber, J perasan mereka diekori. J terus tarik tangan Yu ikut celah bangunan belakang bangunan menuju ke Lubuk Ampang. Tiba-tiba muncul di depan mereka 2 orang lelaki, masing-masing bersenjatakan kayu. J terdengar suara logat Tamil dekat belakang. Bila J toleh, rupa-rupanya budak lelaki India yang kena belasah tadi. Wah, nak balas dendam nampaknya ni, kata J dalam hati. J tengok cool je. Dia ni tak takut ke? Budak yang kena pukul tadi bercakap dengan kawan-kawannya sambil muncungkan bibirnya ke arah J. Kena berkeras aku kali ni. Setiap langkah mati aku. Bila lelaki tu mula melangkah je, J pun buka langkah jurus. Jari telunjuk J angkat ke atas dada kanan, tarik ke pusat sambil membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La Yamutu.
Terus J lepaskan jurus ke arah lelaki yang paling besar. Tercampak dia 3 kaki ke belakang, terus terbaring. Melihat kawannya terbaring, yang seorang lagi terus meluru ke arah J. Kali ni J main kasar. Jurus kali ni kuat. Dia jatuh dan mengalir darah dari mulutnya. Lelaki yang meragut tadi terus lari. J terus tarik tangan Iu keluar dari tempat tu. Sampai dekat Lebuh Ampang, mereka ambil teksi balik ke Jalan Kukrin, rumah Cik Nap. J suruh Iu rahsiakan kejadian tadi. J tak nak Cik Nap risau dan membebel. Sampai rumah Cik Nap, J terus mandi dan tukar pakaian. Dah dekat pukul 7 malam. Budak-budak J dah sampai kat gerai tu. J pun gerak. Masa J nak start motor tu, Iu datang dan bertanya, "Atina pernah naik motor ni tak?" J tak jawab, cuma senyum dan terus gerak. Careless lah tu. Bila J sampai gerai, semua barang-barang dah siap. Tinggal nak tunggu pelanggan sampai je. Sementara tak ada pelanggan tu, J berborak dengan Mat tentang perniagaan mereka. Pukul 10 malam dah mula sibuk. Majoriti pelanggan masa pukul 10 malam sampai pukul 11 malam pekerja Fajar Supermarket. Lepas pukul 11 malam, pelajar-pelajar college pula. Waktu pukul 2 pagi sampai 4 pagi, biasanya GRO Emiko Club datang dengan pelanggan masing-masing. Masa J tengah sibuk kemas dapur, tiba-tiba dia ditegur. "Dia macam, you niaga sini kah? Oi BJ, kau dari mana?" BJ ni kawan main bola Liga Selangor masa J main untuk Frame dulu. Dia main untuk tim RRI Sungai Buloh. BJ datang dengan K Kalidas, penjaga gol Selangor awal 90-an dulu. VJ ni handsome tapi nakal sikit. Kalau dia nak ngorat perempuan India yang beragama Hindu, dia guna nama VJ. Kalau nak ngorat perempuan India yang beragama Kristian, dia guna nama Richard. Disebabkan gerai dah tutup, VJ janji dia akan datang minggu depan. VJ bersuara, "Minggu depan kawan aku buat birthday party dekat Emiko. Nanti aku singgah gerai kau." Sampai rumah, J baring dekat sofa. Tahu-tahu dah dekat pukul 7 pagi. Bangun terus solat subuh sebab dekat nak habis waktu. Lepas solat, J sambung tidur dalam bilik. Lebih kurang pukul 2 petang, J bangun. Lepas mandi dan solat, terus ke rumah Cik Nap. Sebab petang tu nak hantar Iu balik Jinjang. Esok Isnin, dia nak kerja. J dijamu bubur kacang hasil air tangan Iu. "Sedap tak?" dia tanya. "Sedap. Padahal manisnya amat, boleh potong kaki." Sambil makan tu, Iu asyik tanya hubungan J dengan Atina, sales girl dekat kedai kasut tu. J jujur dengan Iu biar dia puas hati. Macam biasa, lepas hantar Iu balik, J terus ke gerai. Hari Ahad malam Isnin memang tak berapa sibuk, jadi boleh relax sikit. J tebar roti canai malam tu dan suruh Ujang buat goreng-goreng. Masa J tengah tebar roti canai tu, tiba-tiba terasa betis J digesil sesuatu. Bila J tunduk terus dia jerit, "Bobby!" Dia pun menyalak sambil menggoyang-goyangkan ekornya. Bobby dihantar oleh Sami yang merawatnya tu. Terus J buat roti sardin untuk Bobby dan bungkuskan 3 keping roti canai untuk Sami tu. Happy J malam tu bila tengok Bobby dah sihat. Dan Bobby pun berselera makan. Hari Khamis, Iu call J. Dia nak jumpa dekat bangunan MCA Jalan Ampang lepas solat Jumaat. Seperti yang dijanjikan, lepas solat Jumaat dekat Masjid Kampung Baru, J terus ke bangunan MCA Jalan Ampang. Bila sampai, J tengok ramai orang. J percaya mereka adalah pelajar yang tengah berkumpul. J terus ke hujung bangunan, tempat yang dijanjikan. Iu keluarkan sepucuk surat dari fail. Dia ditawarkan sambung belajar di Australia. Beasiswa ditaja oleh MCA. Dan Iu minta pendapat J sama ada nak terima atau tak. J bertanya, "Mak ayah Iu tahu tak Iu dapat tawaran ni?" Iu kata belum bagi tahu mereka lagi. Dia nak minta izin J dulu. Kalau J izinkan, dia pergilah. Kalau tak, dia terus kerja dekat MBF tu. J pun serba salah. Kalau diizinkan, dia pula kesepian. Tak izinkan, kesian dekat dia dan keluarga dia. Iu tentu nak bagi orang tua dia happy kan. Nak bina kehidupan yang lebih sempurna, takkan selamanya nak tinggal dekat rumah panjang Jinjang tu. Dia tengok Iu ni seorang yang taat dengan orang tua dia.
Apa orang tua dia nak, dia akan cuba dapatkan. Selain dari kerja dengan MBF, dia juga ejen insurans AIA. J bersuara, macam ni You. You balik nanti bincang dengan family. Abang tak boleh halang cerita-cerita You. Kan ini peluang yang You impikan masa kita sembang dekat frame dulu. You mengangguk. Lepas makan dekat Ampang Pak, J hantar dia balik Jinjang. Sampai sana J dipelawa masuk oleh maknya. J masuk dan dihidangkan Chinese tea dan rambutan. J tengok tak ada pun gambar Jesus dan Maria walaupun dia Kristian. Corok pun tak ada. Yang mengejutkan lagi bila maknya beritahu mereka semua tak makan babi. Dekat pukul 5 petang, J minta diri untuk pulang. Maknya bungkuskan J rambutan yang dia tak habis makan tadi. J berkata, baik betul nanti dengan saya. You baik dengan anak saya, tu pasal saya pun baiklah. Tak macam itu Robert. Tiba-tiba J teringat pesan mak dia. Dia pernah cakap, kalau kita baik dan hormat orang, musuh pun lama-lama nak berbaik dengan kita. Baru je nak start motor, abang You, Leong, sampai. Dia baru balik kerja. Leong cakap jangan balik dulu, tapi J beritahu malam ni dia nak berniaga. Lain kali dia datang lah. Balik tu J tak ikut jalan Kuching, dia ikut jalan Ipoh. Sebab nak singgah rumah pakcik dia, nak hantar duit kutu. J dulu main kutu dengan makcik dan pakcik dia. Salah satu cara menabung. Sampai dekat Esso Simpang Segambut, tiba-tiba gerak hati J mengatakan dekat depan ada roblok. Almarhum guru J ajar amalkan baca ayat 80 surah Al-Isra'. InsyaAllah gerak hati kita kuat. J memang tak ada lesen motor sampai sekarang. J berhenti kejap, baca Al-Fatihah sekali, selawat 3 kali dan ayat 9 surah Yasin 3 kali dan berdoa, Ya Allah, hindarkan aku dari ditahan polis dan JPJ di jalan raya dan selamatkanlah aku dari sebarang bahaya. Hanya padamu tempat aku mohon ampun dan perlindungan. Amin. Betul-betul depan balai polis Sentul ada roblok operasi motosikal. J perlahankan motor dia. Alhamdulillah dia langsung tak ditahan. Bagi isyarat tangan suruh jalan. Sampai rumah, budak-budak dah bersiap nak tolak stol niaga diorang. Dia tengok Bobby masih baring dekat bawah pokok. Bila stol ditolak je, dia jalan depan sekali macam ketua kumpulan. Dia masuk mandi dan salin baju. Lepas solat maghrib barulah dia ke gerai. Lebih kurang pukul 9 malam, seorang staf Emiko datang order nasi lemak sambal kerang untuk 30 orang. Dia tanya siapa nak makan. Budak tu cakap malam esok ada orang India buat birthday party. Baru je teringat yang VJ bagi tahu minggu lepas kawan dia nak buat birthday party dekat Emiko tu. Petang esoknya pukul 6.30, nasi lemak sambal kerang dah siap. J buat special sikit sebab kawan VJ yang order. Guna beras cap naga, beras yang terbaik lah masa tu. Lepas maghrib, Usin hantar nasi lemak ke Emiko. Majlis mula pukul 8.30 malam. Tengah sibuk memasak tu, J terdengar suara, Brother, depan stall ni boleh parking sekejap tak? Kita orang ada makan-makan dekat kelab. Sekejap tak apa brother, jangan sampai pukul 4 pagi. Nanti stall tak boleh tolak keluar. Bila J palingkan muka ke arah lelaki tu, dia terkejut. Ini lelaki India yang gaduh dengan aku kat Lembu Ampang tu, kata hati J. Belum sempat J tundukkan muka, lelaki India tu toleh ke arah J. Mata bertentang mata. Perang kejap lagi ni, fikir J. Lelaki tu pun terus panggil kawan dia yang dah keluar dulu dari kereta. Mana? Kedua-duanya berpatah balik. Pemandu kereta bercakap dengan kawan-kawannya sambil menjeling tajam dekat J. Kemudian mereka berjalan terus ke kelab. Tiba-tiba penjual roti bermotosikal yang sedang makan roti canai panggil J dan berkata, Adik, hati-hati. Tu tadi lelaki India, nanti dia datang balik lepas makan dekat kelab. Baik awak pergi sembunyi. Ni macam punya orang, parang mesti ada dalam kereta. J terus panggil semua budak-budak dan ceritakan dari A sampai Z. J bagi tugas masing-masing kalau berlaku sesuatu. Husin awal-awal dah letak paku payung dekat depan dan belakang tayar kereta lelaki India tu. Mat dan Ligrik akan jadi pembantu J. Mat ni ahli bela diri Nasrul Haq. Ligrik pula ahli tomoy dan silai sending.
Ujang pula J bagi handphone Motorola. Kalau mereka buat hal melampau, terus call Simon, kepala gangster Lock You masa tu. Mereka bayar wang perlindungan tiap-tiap bulan. Ada apa pun masalah, memang Simon suruh call dia. Dalam pukul 11 malam, J nampak mereka datang beramai-ramai macam filem Tamil. Jalan mendanda dan kola baju dinaikkan. Lelaki India 3 orang ke arah J dan berkata, "Itu hari saya kalah. Ini hari kita tengok siapa mandi darah. One by one lah kalau lu berani." Seorang lelaki India sahut cabaran Mat. Dia terus meluru sambil buat tendangan taekwondo. Mat berdiri tegak selamba je. Terpelanting lelaki tu dalam besen cuci pinggan macam dihumban seseorang. J dah standby dengan jurus yang dia pasang. Kalau dia angkat parang, memang jurus maut dia dapat. Giliran Ligrid pula ke depan. Seorang lagi cuba serang. Ligrid melompat ke arah lelaki tu. Lutut dihentakkan ke muka dan siku dihentak atas kepala. Jatuh tergolek tak bergerak. "Maniam!" jerit lelaki yang ugut J tadi. Tiba-tiba telinga berdesing. Macam nak pecah gendang telinga tu. Bunyi loceng yang bingitkan telinga. Rupa-rupanya Maniam tu Sami Hindu. "Hussein, azan!" jerit J. Hussein terus azan. J, Ligrid dan Mat terus bersalawat. "Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, Rabbi fanfaqna bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim." Berulang kali hingga loceng berhenti berbunyi. Tiba-tiba bunyi anjing menyalak dan terdengar suara menjerit kesakitan. Bobby datang gigit peha Maniam. "Stop fighting, stop fighting!" J toleh. Rupanya Vijay yang datang. Tak lama kemudian orang-orang Simon pun datang lepas Ujang telefon mereka. "What happened J?" tanya Vijay. J cakap, "Pergi tanya dekat kawan-kawan dia." Budak-budak Simon pecahkan 2 kereta milik lelaki India dan kawan dia tu. Simon call Ujang dan suruh J tutup kedai masa tu juga. Dia tak nak J bersoal jawab dengan polis. Mereka pun terus kemas kedai. Vijay pula sibuk uruskan kawan-kawan dia yang cedera tu. Sebelum balik, Vijay datang jumpa J dan minta maaf. Lepas balik bergaduh dengan geng-geng Vijay tu, J tak sedap badan, macam nak demam pun ada. Genggenang telinga dia masih sakit macam kita dalam pesawat turun nak mendarat tu. Sampai rumah, J mandi dan tidur. Mat kejutkan J untuk solat subuh pukul 6.45 pagi. Dia pun terbabas juga. Biasanya pukul 6 dia dah terjaga. Bila semuanya lambat bangun, maka beraturlah dekat depan pintu bilik air macam cerita Piramli tu. J sambung tidur kejap lepas solat subuh. Pukul 10 pagi J terjaga bila Husin ketuk pintu bilik dia. "You call," katanya. You tanya lagi apa pendapat J. Keluarga dia suruh pergi sambung belajar. Dia pula berat hati nak tinggalkan J. J tanya You dekat mana. You cakap dia dah ada dekat rumah Cik Nap. Dia naik taksi dari Jinjang ke Cochrane. J cakap dalam 15 minit nanti dia sampai sana. Bila J sampai, You tengah berborak dengan Cik Nap sambil makan ubi rebus cicah dengan sambal tumis bilis. J bersuara, "Cina Bukit pandai makan ubi rebus ke?" "Ai apa pun makanlah, janji halal." J pun ikut makan sekali. Kemudian J ajak You keluar. Cik nak pesan jangan lama-lama sebab petang tu dia nak ajak You cari tudung. J bawa You ke restoran nelayan Titi Wangsa. Restoran pertama tempat dia cari makan tahun 1988. Masa tu penyanyi Wan dengan Fauzal Latif selalu buat persembahan dekat situ. Sebelum ni restoran nelayan terletak di bangunan daya bumi milik Cikgu Abdullah, usahawan dari Kelantan. Dia juga pemilik syarikat bas budaya Express. You order kuih tiaw goreng, J cuma makan roti bakar je. You cakap dia takut kehilangan J kalau dia sambung belajar. J bertanya, "Kenapa you cakap macam tu?" "Sebab saya tengok abang mesra dengan Atina lain macam. Bukan macam hubungan adik dan abang macam Atina cakap." J gelak besar bila dengar You cakap macam tu. Kemudian J panggil pelayan dan minta sebotol air mineral dan berkata, "Nanti You minum air ni ya, biar fikiran tenang." J buka penutup botol, bacakan Al-Fatihah 1 kali, ayat 4 surah Yusuf mula dari Inna Ra'aitu sampai Lil Sajidin 3 kali, diikuti Allahumma lain la qalbahu kama la yanta lil daudal hadid 1 kali. Doa penunduk dan pelembut hati. J buat macam tu supaya
Iu dengar nasihat dia dan akur dengan permintaan keluarga untuk sambung belajar. Doa ni juga baik untuk pasangan yang bermasalah. Jangan sesekali digunakan untuk tujuan maksiat. Allah akan bayar cash nanti, kata almarhum Guru J. Walaupun mungkin J akan bersedih, tapi dia bangga kalau Iu berjaya nanti. Selesai membaca, J suruh dia minum sikit. Lebihnya boleh minum dekat rumah. Iu minum tanpa rasa curiga. J berdoa dalam hati supaya dia setuju sambung belajar. Hampir sejam dekat situ, J ajak Iu balik sebab petang nanti Iu nak temankan Cik Nap cari tudung. Sampai dekat Jalan Kokrin, Cik Nap suruh masuk dulu. Dia dah siap buat cempedak goreng. Dia cakap tak apa sebab nak cepat. Kemudian Cik Nap ke dapur cari plastik dan bungkuskan cempedak goreng tu. Tiba-tiba masa Cik Nap ke dapur tu, Iu cium pipi J. Terkejut J. Dosa kecil je bang, tak apa, kata Iu sambil gelak manja. Nasib baik Cik Nap tadi, kata J. Bahaya ni, silap langkah boleh hanyut. Tak lama kemudian Cik Nap datang dan berkata, nah J, cik tahi kau bawa dari kampung kemarin. Tak ada siapa nak makan. Tu Cik Nap goreng bila Iu dengan kau datang. J ucapkan terima kasih dan minta diri. Masa J bersalam dengan Cik Nap, sempat lagi Iu kenyap mata. J senyum je. Sampai dekat rumah, J tolong budak-budak siapkan mana yang belum siap. Macam biasa, pukul 6.30 petang mereka bergerak ke lokasi berniaga. Malam tu malam Ahad, kebiasaannya ramai pelanggan lepas tengah malam. Sampai gerai, J tengok stok Maggi cuma tinggal 2 kotak je. Tak cukup. Biasanya malam minggu boleh habis 5 kotak. Orang Cina biasanya cari Maggi tengah malam. J pun suruh Ujang beli lagi 2 kotak dekat Fajar supermarket tu. Balik dari Fajar, Ujang bagi tahu ada staf Fajar kena histeria. J acuh tak acuh je sebab tengah sibuk masak. Tak sampai 5 minit, Fazil, storekeeper Fajar, datang minta sesiapa yang boleh ubat tolong staf Fajar yang kena histeria tu. Kau tolong tengok je. Tiba-tiba mak tegur dari belakang. J dan Fazli terus ke Fajar. Staf yang kena histeria tu dah dibawa ke bilik pengawal keselamatan. Dekat situ dia sedang dirawat oleh seorang pengawal keselamatan berasal dari Kepulauan Borneo. Dari mentera yang dibaca, J tahu dia keturunan Bugis. Hampir 10 minit jugalah staf tu masih belum pulih. Kejap menyanyi, kejap rengek. Tak mahu keluar ni benda, kata dia. J bertanya, kau orang Bugis ke brother? Ya, samalah kita. Kemudian dia suruh J pula cuba. J pun baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali dekat tapak tangan. Kemudian genggam, tepuk di antara 2 belikat sambil doa tadi dibaca 3 kali. Alhamdulillah, tiba-tiba dia terbatuk dan sedar. J minta air mineral dan bacakan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. 3 kali pada air tu. Lalu J sapukan ke muka mangsa histeria tu. Mangsa tersedar tapi macam kebingungan sikit. Lepas J pastikan dia betul-betul pulih, baru J balik ke gerai. Sampai dekat kedai, diorang tengah sibuk. J suruh Ujang tebar roti canai. J pula buat goreng-goreng. Pukul 3 pagi, Maggi tinggal 2 bungkus. Stok Maggi tadi 4 kotak, baki tinggal 2 bungkus je. Masa tu Maggi sup baru RM1.50 semangkuk. Balik awal lagi hari tu. Alhamdulillah, pukul 4 pagi dah ada dekat rumah. J mandi dan terus tidur. Dapatlah tidur sekejap sebelum solat pukul 6 pagi tu. Pagi tu J tak sambung tidur lepas solat subuh. Dia tak rasa mengantuk. Dia pergi basuh baju yang direndam semalam. Lepas basuh baju, dia pergi cuci motor. Sejak Iu datang, dia memang tak sempat nak cuci motor. Masa tengah cuci motor tu, telefon berbunyi. Wak J, Amoy call. Husin panggil dari dalam rumah. Apa hal pagi-pagi buta call ni? Rupa-rupanya nak balik jenjang pukul 9. Suruh J hantarkan. Katanya pukul 8.30 pagi J dah sampai dekat pintu gate rumah Cik Nap tu. Masih berkunci. Belum sempat nak panggil, Iu keluar dengan kain batik ni. J bertanya sambil sorong motor, Iu pakai kain siapa tu? Kain saya lah. Petang semalam masa beli tudung, Cik Nap belikan kain ni. Bila J masuk, ada roti canai dengan kuah kari atas meja. Cik Nap bersuara, kau rasa roti canai Cik Nap buat tu J boleh lawan kau tak?
Cik Nap guna belakang dulang untuk tebar rusi canai tu, style mak-mak dekat kampung kalau nak buat rusi canai. Dia tengok dekat tepi pintu ada beg pakaian Iu. Bila Iu perasan J pandang beg tu, dia terus berkata, "Bang, saya jadi sambung belajar, jadi saya bawa baliklah beg tu semula. Abang semalam bagi saya minum air jampi kan? Bangun tidur je saya rasa nak pergi sambung belajar. Betul kan bang? Air jampi kan?" "Taklah, air tu untuk tenangkan fikiran Ju. Sekarang you dah tenang, you dapat buat pilihan yang betul." Sebelum balik, Cik Nap berpelukan dengan Iu macam anak dan ibu. Iu berkata, "Cik Nap jangan risau, nanti saya balik cuti, saya mesti datang sini." Mata Cik Nap dah berair. J pun ikut sedih. Tiba-tiba dekat luar pintu, Iu sempat berkata, "Kalau J bawa perempuan lain datang sini, Cik Nap halau perempuan tu je." Sempat dia bergurau nak tutup rasa sebab dia. Pukul 10 pagi mereka sampai Jinjang. Leong pelawa J masuk. Dia tengok ada sebakul durian dalam rumah. Dia macam faham, terus ambil parang pendek, dijamu dengan durian tembaga J pagi tu. Sambil makan durian tu, Leong tanya sejauh mana seriusnya hubungan J dengan adik dia. J cakap biar Iu habis belajar dulu, habis belajar nanti baru fikir. Masa tu Iu baru umur 22 tahun. J pun ambil kesempatan tak bertanyakan tentang ura-ura Iu nak kahwin dengan Robert sebelum ni. Leong kata mereka terpedaya dengan lakonan Robert. Dia nampak mewah dan baik, selalu ambil berat tentang Iu dan ibu bapanya. Masa mereka semua bersetuju untuk menjodohkan mereka berdua, barulah tembelang Robert pecah. Rupa-rupanya dia terlibat dengan sindiket ceti haram dan kongsi gelap. Iu hanya berdiam diri masa abangnya bercerita. Pukul 11.30 pagi, J minta diri untuk pulang. Sampai dekat rumah, Mat dah balik dari pasar. J terus tukar pakaian dan siapkan barang-barang untuk jualan malam ni. Budak-budak lain belum bangun lagi. Kebiasaannya pukul 2 petang baru bangun. Pukul 3 petang masing-masing buat kerja yang dah J tetapkan. Mat uli tepung roti canai, Ligrik buat kuah kari dan dal, Ujang potong segala barang berkaitan dengan mi goreng dan nasi goreng. Husin pula siapkan barang-barangan untuk minuman. J pula buat nasi lemak dan sambal. Asri dan Dim Panjang tugas mereka letakkan barang dalam stol sebelum bergerak. Bobby pula jadi pengiring pergi dan balik. Begitulah rutin mereka setiap hari. Akhirnya hari yang paling J tak suka pun tiba. Iu akan berangkat ke Australia. Berlepas dari Subang Airport, transit di Changi Airport, Singapura. Sehari sebelum berangkat, J jumpa dia dekat Main Court Hotel Jalan Ampang. Pelajar tajaan MCA yang terpilih semua berkumpul dekat situ sebelum bertolak ke Subang Airport. Tak banyak yang mereka buatkan dalam pertemuan tu. Selepas seminggu Iu ke Australia, J dikunjungi seorang pelanggan tetap. Dia bekerja sebagai seorang chef. J dipelawa untuk isi jawatan kosong sebagai chef dekat Hotel Istana KL. Tanpa berfikir panjang, J terima tawaran tu. Sekurang-kurangnya kesibukan dia nanti dapat mengubat rasa sedih ditinggalkan. Hari berganti hari, hinggalah masuk bulan ke-6 baru J dapat berbual dengan Iu. Itu pun selepas beberapa kali Iu call dari sana ke rumah Cik Nap. J beritahu yang dia dah kerja dekat hotel. Iu apa lagi happy sangatlah bila dengar. Dia berjanji akan pulang bercuti lepas cukup setahun dekat sana. Disebabkan masing-masing sibuk, mereka hanya berbalas postcard setiap bulan. Tahun 1994, J terputus hubungan dengan Iu sebab Cik Nap pindah rumah dekat Wangsa Maju. Iu tak dapat hubungi J dan bila J ke rumah Iu pula dekat Jinjang, mereka semua dah berpindah ke rumah Leong dekat Taman Maluri Kepong. Nombor telefon rumahnya pun dah tak dapat dihubungi sejak berpindah. J jadi buntu tapi dia berserah pada Allah. Mungkin dah takdir tak dapat bersama Iu. Tahun 2006, masa J sibuk nak sediakan sajian perkahwinan Datuk Siti dan Datuk K, J terima call dari Iu. J terkejut dari mana dia dapat nombor handphone J. Masa tu J kerja dekat KLCC Convention Center. Sejak tu mereka berhubung balik sampailah sekarang ni. Tak cerita tanya Abang J. Salinglah berkunjung-mengunjung bila musim perayaan. Sekarang ni Iu ibu tunggal kepada 4 orang anak setelah kematian suami beberapa tahun lalu.